Jadi ice breaking ni biasalah bila saya buat seminar mana-mana, saya tanya siapa nak perkenalkan diri dulu. Biasalah, memang biasa tak ada yang nak kenal diri pun, semua macam tu je kan. Bila tanya soalan memang tak ada soalannya Isam. Itu sebab student hari ni pun macam tu, bila tanya kelas ada apa-apa soalan, semua buat muka koma. Tiba-tiba darah tak jalan. Itu yang lecturer tension, kau ni faham ke tak faham kan? Tapi macam tu kan. Dan pensyarah, saya ceramah motivasi baru ni dekat universiti dengan sekolah. Saya kata pensyarah ke cikgu dia sama je. Dia 3 dialog yang biasa dia akan cakap kat dalam kelas. Apa nak jadi dengan kamu ni? Itu satu yang biasa marah budak. Yang kedua, kamu tahu tak exam 3 berapa hari lagi? Yang kedua ni menurut kajian. Dan yang paling popular, zaman saya dulu tak habis zaman dia. Nampak tu itu dialog yang dah digaji lah kan. So tak boleh nak marah saya sebab slide saya jadi seperti saya lah. Dah tak gambar apa lah. Jangan marah lah kan. Slide saya kan. Bila saya suruh perkenalkan diri, tak ada siapa nak perkenalkan diri. Lepas tu bila saya suruh dan saya buat team building untuk 50 orang, 60 orang je. Okey, ujung sini, ujung sana, di belakang sana, siapa nak berlari pun tak nak. Kau depan, asyik depan, di belakang aku nak. Oh, bang. Sebenarnya saya tunjuk yang ujung dekat, mulakan dulu, muka tak puas hati. Nama saya buat soal buat dulu. Dah ni duduk lah. Terima kasih. Yang kedua, bangun perkenalkan diri dan perkenalkan orang sebelum dia. Kata. Yang nombor 3, perkenalkan diri dan perkenalkan orang-orang sebelum dia. Yang keempat, perkenalkan orang-orang sebelum dia. Yang hujung, mati aku satu kelas nak ingat dia. Lepas tu yang depan dia cakap apa tau? Yang depan dia cakap apa? Itulah, siapa saya tak nak dulu. Wah, dia pun tak nak tadi kan. Itu benda paling simple sekali nak tengok dalam hidup kita ni. Kadang-kadang kita buat kerja ikut peraturan, mesti ada hikmah. Kita gemar nak sesuatu, bila dapat kita terlupa. Dulu nak sangat kerja, sampai macam surat sampai dekat pejabat penerbuluga tu. Surat hijau, surat kuning, surat menteri, surat sultan, semua ada. Sokongan supaya dapat ambil lah anak kerja. Itu sebab kadang kita tak appreciate kadang generasi hari ni. Dia batuk macam dah tua sangat macam ni. Betul, tak appreciate. Dulu nak sangat kerja, mati sanggup. Bila interview tanya sanggup kerja, sanggup. Kita kerja teruk tak PSM ni, pagi sampai petang kadang tak boleh. Saya dah biasa kerja kilang tu seminggu tu balik umur kan kita teruk kan. Betul, sebelum dapat kerja macam tu lah. Macam sebelum kahwin, sanggup janji bulan dengan bintang. Bila dah kahwin, macam tu lah. Lelaki selalu tertipu dengan itu. Marah umum panas. Inilah masa orang lelaki bertindak, dia pegang mic kan. Itulah kan. Tak adalah. Sebenarnya orang lelaki ni dia bukan tak nak jujur, tapi dia terpaksa menipu. Orang perempuan kan dia boleh terima hakikat. Abang jujur, bang cakap apa? Bila cakap jujur kau tak boleh terima. Sampai hati bang, tadi masuk jujur. Tentulah kan. Tapi kalau bang kerja tak ada, kena jujur. Kalau soalan tanya pun susah, bang betul ke sedar gemuk? Macam mana nak jawab soalan tu? Dia dah tahu dia macam mana kan. Dia tanya, bang betul sudah gemuk? Kita pun, tak adalah gemuk macam mana pun, abang sayang. Mana betul gemuk? Dia kata marah. Jadi terpaksa lah, betul ke saya gemuk? Tak adalah, ini okey ni. Ya bang tu lah. Dalam hati orang lelaki tu Allah Ta'ala lah tahu kan. Jadi itu sekali 3 Ogos dihasilkan makan kemudian akan silangkan bilis. Saya penceramah yang jujur. Sirap air kenduri, senang betul. Pada kegemaran kuning hitam yang gelap, kayak kegemaran simple, lagu kegemaran senang. Itu boleh nyanyi bermula sampai habis. Contohnya lagu USM tadi, saya suka senang je kan. Lagu negaraku, tak ada orang sound pun. Masa pitching kau lagi, tak tegur pun. Betul tak? Betul. Pasal pembelajaran itu dia. Jarang penceramah beritahu dia tadika mana. Saya beritahu, tak payahlah pencerah cerita universiti mana-mana, tak ada. Aku cerita tadika mana. Cuma beza kan datuk-datuk kan, kita cuma zaman kita dulu yang paling saya agak terkilanan. Zaman kita dulu tadika tak ada combo. Kan sekarang kan budak-budak melampau combo. Lepas tu orang perempuan syahadu-syahadan macam nak dapat ijazah budak tu, nyampah tu. Kita pun tengok kenapa nak pakai rok semua ni, ya Allah, ya Rahmat. Pakai nak kita, ya Allah, combo tadika kot kan. Tapi tak apalah kan, nak dapat feel kan.
Okay. So, itulah tadi dah diberitahu oleh pengacara majlis. Jadi pencapaian saya dalam debat dan pidato tak adalah banyak sangat. Boleh lah. Tu nampak tak USM 1999 debat baik keseluruhan. So USM ni bukan asing kat saya lah. Tak adalah banyak sangat pencapaian saya, itulah dia. Okay. Saya dah agak dah, reaksi ni pun saya dah agak dah. Oh, macam tu dah agak dah. Ni 2006 saya doa pidato salam hadari kebangsaan. Memang tak ada siapa boleh kalahkan saya dalam pertandingan ni, sebab itulah sekali dia buat pertandingan tu. Yalah, lepas tu Pak Lam pun dah turun, ganti menteri lain, so salam hadari pun tak ada lagi lah. Jadi memang alhamdulillah piala tu sampai ke hari ni lah. Ni gambar-gambar saya cepatkan, ni gambar-gambar saya menang dulu lah. Ni menang pidato kebangsaan, ni menang debat undang-undang. Masa ni student undang lagi lah. Masa tu fakulti undang boleh masuk anjuran Malaysian Bar Council. Semi final kalahkan pasukan peguam KL, final kalahkan UIA. Masa menang dengan UIA tu rasa macam menang satu dunia tu. Kan UIA kan bagus debate kan. So masa menang tu macam betul lah. Dan ni debat kemerdekaan, ni debat kenegaraan kebangsaan. Okay. Research the key factor. Dulu sampai tim saya tu keluar surat khabar liputan pasal dulu zaman kita orang tu kan, kalau pensyarah pun tahu kan zaman dulu assignment mana boleh kita kan, mana ada ajar di Google mana ada. Masuk dalam library, tengok satu-satu, lepas tu lecturer siap marah lagi. Kenapa you ambil bulat-bulat daripada buku ni? I tahu you ambil daripada sini kan, sebiji-sebiji. Cuba you guna ayat you sendiri. Hari ni lagi pula segijon daripada artikel dalam internet tu. Kemudian dengan tak malu ni disediakan oleh nama dia. Tak ada rasa apa pun. Yang best pensyarah yang baru-baru bukan di USM lah, tempat lain, dia pun tak perasan sebab dia pun buat sistem yang sama kan. Okey, ni saya cepatkan. Ni dah tua sikit jadi hakim. Terpaksa. Ni buat kat UPM terpaksa ubah sebab budak-budak hari ni kualiti dia datang interview pun macam tak prepare, main tawakal aja. Budak-budak hari ni macam knowledge zero. Dia belajar memang belajar untuk exam je. Bila interview kerja, tawakal. Lepas tu bila tak dapat kerja, ada orang dalam. Tenang aja jawab. Tu sampai dekat Seremban, saya pun dulu kerja di Seremban. Di agensi-agensi kerajaan, di setengah agensi kerajaan di Seremban, di Negeri Sembilan, terpaksa disebabkan ramai orang yang minta kerja, terpaksa buat saingan, semua kena lari dekat Stadium Parkway. Walaupun jawatan pembantu takbir, kena lari 2 orang sebab semua layak. Jatuh pegawai ke, tak pegawai ke, sokongan ke, profesional, semua kena lari kat stadium. Siapa masa terpantas dia boleh masuk interview. Jadi dia terasa lah dia dipanggil. 2 round lari kat stadium dekat balapan. Siap ada ambulans standby kat luar. Ada seorang tu lari round pertama, orang kedua di sini masuk ambulans. Tolong hantar dia sudah tak tahan. Tak payah tunggu orang kat dia sendiri masuk ambulans kan. Yang ni pertandingan ni terpaksa ubah sebab nak make sure budak-budak hari ni berfikir, iaitu diorang ni, peserta pidato ni dapat tajuk 10 minit sebelum naik pentas. Terpaksa. Jadi dia kena baca semua tajuk. Jadi bila dia naik pentas sampai minit ke-7, hakim yang tengah macam ni tu akan tanya satu soalan berdasarkan tajuk yang dia bawa. Jadi nak tahu dia faham ke tak apa yang dia cakap. Hari ni banyak goreng tapi tak faham apa. Kini kita pecahkan rekod debat 222 jam tanpa henti. Daripada 211 kita tukar jadi 222 jam. Tapi gila-gila lah, bukan seseorang. Kalau seseorang lidah sampai ke lantai kan. Jadi ini saya jadi jurulatih debat USIM. Johan dapat 25,000 debat Perdana Menteri. Pada debat terbaik dapat 5,000. Jurulatih dia tak dapat apa. Itu nak disampaikan sebenarnya. Kemudian ni saya jadi ketua hakim debat Universiti ASEAN. Debat ala presiden, seorang lawan seorang, ala-ala Donald Trump lawan Clinton. Macam itulah seorang-seorang kan. Jadi bagus. Dan format ni supaya semua kena prepare. Tak ada lagi kawan-kawan kiri kanan nak tolong. Tak ada. Ini buat dekat Sri Tahanan. Yang ni wartawan sebab gaya macam tu. Bukan saya nak buat. Dia yang suruh. Ambil gambar sampai 50 keping. Yang keluar itu. Jadi bila sebut pasal integriti ni, pertama-tamanya kita kena rejuvenate. Kena ubah diri kita. Pemahaman kita tentang integriti ni kena ubah. Tak boleh lagi dah bergantung, oh ni integriti rasuah tak boleh integriti, main cakap je kan. Kita rejuvenate. Apa maksud rejuvenate? Orang perempuan apa maksud rejuvenate? Orang perempuan patut tahu. Mula nak dulu tanya tunduk bombat kat sini, bombat sibuk. Apa maksud rejuvenate? Orang lelaki memang jarang lah, sebab orang perempuan tahu, sebab barang-barang kecantikan dia semua ada perkataan rejuvenate. Tengok dekat dalam dia punya skincare ni semua kan tulis
Rejuvenate your skin. Apa maksud rejuvenate? Kamu dah tengok internet tu? Coba. Nak buka Google ke apa? Apa maksud rejuvenate? Dari segi istilah Indonesia disebut sebagai pembalik mudaan, iaitu meremajakan pemikiran kita. Terima dia dalam konsep yang segar, bukan satu benda yang menyusahkan, tapi satu benda untuk guide kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya hari ini isu integriti ni sangat besar, sangat besar. Pejawat awam ni kita tengok apa yang berlaku, tetapi kalau kita tengok pada di kalangan student pelajar, dia orang menurut kajian yang SPRM buat, dia orang dah beritahu dah, dia orang sanggup andai kata bekerja nanti sanggup terima rasuah dan beri rasuah kalau itu boleh memudahkan perjalanan urusan kerja. Belum kerja lagi tau, belum kerja lagi. Itu sebabnya kita ni hari ni kita nak cerita pasal integriti, yang paling senang sekali adalah letakkan dalam diri kita, letakkan dalam kita satu perasaan disebut sebagai syukur. Syukur. Kadang-kadang tak dapat dia syukur, walaupun nama dia syukur bersyukri. Syukur dengan apa yang ada, kan? Macam kita sebutlah, kita nak sangat kerja, tapi bila dah dapat kerja, kita macam tak kerja. Makan ni, makan. Betul, orang cakap orang kerjaan ni tak kerja. Kan dah ada kan, waktu minum kan ada. Betul tak? Ada cerita tengok dalam pekeliling tu. Pukul bila minum pagi, 8.30 pagi minum sampai pukul 9.30 pagi kan. Kemudian makan tengah hari dalam pekeliling tulis pukul 1 sampai pukul 2. Betul tak? Minum petang pukul 3.30 sampai 4.30. Betul kan? Apa sanggup, mana ada dalam pekeliling beritahu waktu minum macam tu? Mana ada dia beritahu waktu kerja je tu, dia tak beritahu waktu minum. Lepas tu dah ada pantry dah pun. Masing-masing bawa makanan pada rumah. So, bawang mahal, bungkuskan pada rumah, makan kat pejabat kesalahan. Mesti nak keluar, tu dengan halakah-halakah dia. Geng-geng minum ni, tu lah geng dia. Siapa kata kumpulan, bergantung pada siapa yang bawa kereta. Hari tempat lain, Syik-syik sini tempat lain lagi, ini tempat lain. Alah, syik-syik bawa pokok kapang tu lain lah. Hari ni minum kan dekat libung tebal, mak jauh kau minum. Kan, iyalah, bayangkan pukul 8.30 lagi minum. Tengah minum, lepas tu sampai kat pejabat pukul apa? Pukul 10.30. 10.30 jumpa lah orang kampung. Ya Allah, kau kerja sini ke? Dalam jom minum, aku lepas minum. Dia ngada lah, kau tarik minum lagi. Lepas tu sampai kat pejabat pukul 11 lebih dekat kat kau. Ya Allah, hari ni jumpa anak, suami tak dapat jemput weh. Dia come jam. Ya Allah, aku keluar dulu orang tanya apa, respon apa pun tidak, dia pun keluar. Pukul 2 tak balik lagi. Pukul 2.30 sampai jam teruk, orang tanya pun tidak. Lepas tu sebabkan tension petang ni nak minum kat mana, pukul 3 minum lagi. Pukul 4 masuk pejabat baru nak mula kerja. Dia buka file dan dia boleh cakap, sekarang ni kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Kau bayangkan lah kan. Dan memang kau makan dan kerja berbagi, memang kau boleh cakap tak rasa kerja, memang kau tak kerja kan. Itu cerita dia. New life online, mana kita kejar kehidupan baru kita yang lebih berintegriti. Nampak integriti kat semua tempat, kan? Integriti semua tempat. Ini dalam artikel-artikel dan kata abang lah kan. Penting untuk saya masyarakat mesti benteng sekat rasuah. Kenapa? Generasi muda yang kita nak lahirkan ni. Ada cikgu sekolah, ada satu pegawai SPRM, dia buat ceramah integriti. Dia tanya cikgu, masa tu ada cikgu, kumpulan cikgu lah. Okey cikgu, siapa yang rasa cikgu berintegriti? Bangun, berdiri semua. Berdiri semua. Okey, siapa yang tak pernah lewat masuk kelas? Teruskan berdiri. Semua duduk. Itu je soalan yang itu kan. Kadang-kadang tak kisahlah walau apa sebab pun kan. Tapi pernah, ada juga lambat kan. Kalau bagi macam alasan sebab saya masa tu pregnant. Tahulah kan, sekolah tak ada lift kan. Tentu orang jalan terseret kan, nampak sampai kat kelas macam-macam. Lepas tu ada orang call, lepas tu buat benda lain. Kalau betul memang sebab-sebab yang tidak disengajakan, tak apa. Kebanyakannya sebab yang disengajakan. Benda tu kena tanya balik. Kita kerja sepatutnya kau apa. Sebab bila kita bekerja ni, dia yang paling penting kena ingat momentum awal. Yang kedua, kena ada komitmen. Yang ketiga, belajar dan mengajar. Dan yang keempatnya, komunikasi. Jadi